Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, juga saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada malam ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah, sama-sama kita solat maghrib berjemaah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu, sama-sama kita niat iktikaf dalam rumah Allah. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah tajuk malam ini, tajuk berkaitan dengan zikir ataupun doa pada waktu pagi dan petang. Zikir dan doa waktu pagi dan juga petang. InsyaAllah kita akan bacakan hadis yang menceritakan tentang zikir yang dibacakan oleh Nabi pada waktu pagi dan juga petang. Dan jika ada kesempatan juga, kita akan masuk doa ataupun zikir yang berkaitan dengan tidur, waktu pagi dan petang, kemudian sebelum tidur, apa yang kita boleh baca. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, InsyaAllah dengan tajuk zikir ini tuan-tuan, seperti mana yang saya telah sebut pada pertemuan yang lalu, begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan juga petang. Disebut dalam ayat ini waktu pagi dan petang. Jadi tuan-tuan, kenapa Allah memerintahkan kepada kita supaya berzikir dengan sebanyak-banyaknya? Kerana ada kata-kata seorang tabi'in, tokoh ulama, dia mengatakan zikir ini akan menyebabkan hati kita lembut, seperti mana diibaratkan ikan. Seekor ikan
jika dia tidak dapat air, dia akan mati. Tuan-tuan, ikan dia hidup dalam air. Kalau ikan ni dia tak dapat air, dia jadi macam mana? Mati. Lama-lama dia akan mati. Begitu juga dengan manusia. Manusia ni ada seketul darah, daging dalam hati, dalam badan, iaitu hati. Yang mana hati ini akan mati jika tidak dibiasakan dengan zikir. Hati kita manusia akan mati keras jika tidak berzikir kepada Allah. Sebab itu Nabi bagi perumpamaan juga, apa perbezaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Apa beza orang yang hidup dengan orang yang mati? Orang yang hidup ni Nabi sebut orang yang berzikir kepada Allah, selalu ingat Allah. Itu orang yang hidup. Manakala orang yang mati adalah orang yang tidak ingat pada Allah, orang yang tidak zikir kepada Allah, langsung tidak pernah menyebut nama Allah dalam satu harinya. Itu contoh orang yang mati disebut oleh Nabi. Dia hidup. Orang tu hidup, boleh bernafas. Cuma yang mati tu apa? Hati dia. Yang mati tu bukan orangnya, tapi hati dia yang mati. Sebab tu Nabi bagi perumpamaan, orang yang mati ini adalah orang yang tidak berzikir kepada Allah. Sebab tu Allah memerintahkan kepada kita supaya zikir dengan sebanyak-banyaknya zikir, pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketahuilah bahawasanya bukan manusia sahaja yang berzikir kepada Allah. Yang seperti mana yang saya sebut, bukan manusia sahaja yang zikir kepada Allah, bahkan tumbuh-tumbuhan, haiwan juga berzikir kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan juga berzikir kepada Allah. Macam yang saya bagi contoh pada minggu yang lalu, yang disebut dalam Al-Quran adalah burung. Dalam Al-Quran disebut tentang burung berzikir kepada Allah dengan cara mengembangkan sayapnya. Bagaimana langit berzikir kepada Allah dengan membunyikan guruh. Itu adalah cara langit berzikir. Bagaimana katak berzikir. Katak berzikir macam mana tuan-tuan? Dengan bunyi katak itulah dia berzikir sebenarnya. Tuan-tuan, dengan bunyi katak itu, katak sedang berzikir sebenarnya. Dia bukan saja-saja bunyi tu, itu dia berzikir kepada Allah. Dia bukan saja-saja panggil hujan, itu berzikir tu, bukan panggil hujan. Tuan-tuan, itu contoh-contoh haiwan berzikir kepada Allah. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, saya nak kongsikan beberapa kajian yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kajian-kajian yang macam ni dia suka buat, orang-orang bukan Islam ni suka buat. Orang-orang Islam dia bukan tak nak buat, mungkin malas sikit kot. Mungkin, saya tak kata orang Islam malas, mungkin saya cakap. Tapi tuan-tuan, kajian ni dilaksanakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Antara kajian yang dibuat adalah berkaitan dengan kobis. Tuan-tuan, kobis yang tuan-tuan selalu makan tu, dia kobis ni tuan-tuan, dia boleh bercakap rupanya. Punya rajin dia buat kajian tuan-tuan. Kita pernah beli kobis, tengok dia ni bercakap ke tak? Tak pernah. Malas aku nak buat kajian ni, makan je senang. Tapi diorang ni dia buat kajian nak menunjukkan apa? Kobis ni dia boleh berkomunikasi antara kobis-kobis yang lain. Cuma kobis saja yang faham, manusia takkan faham. Tuan-tuan, ini nak menunjukkan kebesaran Allah. Apa yang mereka dapati? Kobis ni tuan-tuan, bila kobis ni dicabut, dia akan berkomunikasi dengan kobis yang sebelahnya. Dia tengah cabut ni, sebelah ni, satu kobis ni dicabut, kobis sebelah ni dia akan bagi tahu. Yang kena cabut ni dia akan bagi signal kepada kobis yang belum dicabut. Dia akan mengeluarkan satu gas kimia.
Yang mana gas kimia tu apa? Akan menyebabkan itu merupakan signal ataupun cara mereka berkomunikasi. Bila dia cabut, dia akan mengeluarkan gas. Gas tu akan bagi tahu pada member sebelah, aku dah kena cabut, kejap lagi kau pula. Kau tunggu je. Tuan-tuan, kobis boleh bercakap. Dia bagi amaran kepada jiran dia. Ini kobis. Kajian ni nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini nak membuktikan bahawasanya tumbuh-tumbuhan ni boleh berkomunikasi. Dan secara logik akalnya, bila mereka boleh berkomunikasi, ini bermakna mereka juga boleh berzikir dan bertasbih kepada Allah. Tidak mustahil. Sebab Allah dah sebut, setiap yang ada di muka bumi dan di langit akan bertasbih dan berzikir membesarkan Allah. Cumanya apa? Cuma manusia sahaja yang tak faham bagaimana bahasa mereka bertasbih memuji Allah. Semua yang ada di muka bumi bertasbih memuji Allah. Cuma manusia yang tak faham. Itu sahaja. Jadi mereka ni dia buat kajian, dia rajin. Dia buat kajian tentang kobis. Bila dia kena cabut, dia akan keluarkan gas. Dia bagi tahu amaran pada member sebelah, kejap lagi kau kena cabut, aku dah kena. Mengucap banyak-banyak. Itulah kod agaknya. Satu. Dan juga ada kajian juga dia buat tentang tumbuhan, yang mana tuan-tuan dia merakam bunyi. Ni kajian yang lain. Dia buat satu tumbuhan yang lain, dia buat kajian, dia merakam bunyi satu pokok, yang mana pokok ini tercungap-cungap. Pokok pun tercungap-cungap tuan-tuan. Dia ada jantung rupanya. Kita je tak nampak bagaimana pokok ni tercungap-cungap. Masa bila pokok ni tercungap-cungap ni tuan-tuan, mereka tercungap-cungap bila mana mereka dahagakan air. Saintis ni dia buat kajian, dia letak dekat perakam suara dekat sebelah pokok ni, dan dia dapati pokok ni berbunyi seperti tercungap-cungap waktu dia haus. Bila orang tak siram pokok ni, pokok ni akan haus dah, tercungap-cungap. Bunyi itu dapat dirakam. Tuan-tuan, itu semua nak membuktikan apa? Kebesaran Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak Allah ciptakan sesuatu yang ada di muka bumi ni semuanya tidak sia-sia. Ada manfaat dan kelebihannya, ada kegunaannya. Maha suci Allah yang mana menciptakan semua makhluk, dan mereka sentiasa berzikir kepada Allah, bertasbih memuji Allah. Jadi itu bukti tumbuh-tumbuhan juga berzikir membesarkan Allah. Apatah lagi manusia yang mempunyai akal fikiran, kita lagi digalakkan untuk banyak berzikir memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya. Itu galakan tak adalah sampai tahap wajib, tapi sebaik-baiknya kita banyakkan zikir kepada Allah. Kemudian kenapa disebut dalam tarikh waktu itu pagi dan petang? Ada satu ayat Al-Quran disebut fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Di rumah-rumah Allah, iaitu masjid, Allah mengizinkannya diagungkan dan disebut nama Allah di dalamnya. Orang yang bertasbih kepadanya di dalam masjid ini di awal pagi dan selepas terbenam matahari, ialah kaum lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah. Surah An-Nur 36-37. Allah sebut dengan jelas dalam ayat ini dua waktu, iaitu waktu awal pagi dan selepas terbenam matahari.
Dua waktu ni Allah galakkan untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah. Kerana apa? Kerana orang yang berzikir pada dua waktu ini, mereka tidak dilalaikan dengan keduniaan. Siapa yang banyak berzikir dalam dua waktu yang disebut ni, awal pagi, lepas subuh, dan selepas terbenam matahari, lebih kurang sebelum maghrib, sampai maghrib hingga isyak. Waktu ini tuan-tuan digalakkan untuk kita berzikir, dan siapa yang berzikir disebut dalam ni adalah mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan. Dua waktu ni adalah dua waktu sibuk sebenarnya. Lepas subuh kita selalu buat apa? Waktu itulah budak-budak nak pergi sekolah. Waktu itulah orang sibuk nak pergi kerja. Waktu itulah orang sibuk nak jual nasi lemak. Tapi orang yang banyak berzikir pada waktu itu adalah orang yang tidak dilalaikan oleh harta keduniaan. Waktu petang, apa yang kita buat? Lepas asar, sebelum maghrib, apa yang biasa kita buat? Waktu itulah nak main bola. Waktu itulah nak main sepak takraw. Waktu itulah orang balik kerja. Waktu itulah budak-budak balik sekolah. Tuan-tuan, dua waktu ni adalah dua waktu yang paling sibuk dalam kehidupan manusia. Jadi siapa yang banyak berzikir pada dua waktu ni, dialah lelaki yang lebih utama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dilalaikan oleh perniagaan, dia tidak dilalaikan oleh keduniaan dan sebagainya. Jadi dua waktu ini disebut secara khusus dalam Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini saya nak kongsikan hadis-hadis dan juga zikir berkaitan dengan waktu pagi dan petang. Apa zikir yang kita boleh baca waktu pagi dan juga waktu petang? Antaranya, yang pertama disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengatakan di waktu pagi dan petang zikir ini. Apakah zikir itu? Subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin. Subhanallahi wa bihamdihi, tiga perkataannya. Subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Apa ganjaran dia akan dapat? Nabi kata, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi. Jika seseorang berzikir subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali petang, maka seseorang pun tidak akan datang pada hari kiamat dengan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang dia baca, kecuali seseorang yang membacanya sebanyak bacaannya atau lebih banyak daripadanya. Atau mudah fahamnya tuan-tuan, bila dia baca zikir itu 100 kali pagi, 100 kali petang, dialah orang yang paling utama waktu hari kiamat kelak. Tak ada orang yang lebih baik daripada dia. Macam tu. Dialah orang yang paling bagus. Tak ada orang yang lebih bagus daripada dia, disebabkan dia zikir ini. Subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang. Tak sampai 5 minit. Pagi, petang. Pagi 5 minit, petang 5 minit. Di hari kiamat kelak, dialah manusia yang paling afdal, paling utama, paling bagus, paling hebat. Tuan-tuan, melainkan, kecuali, ada Nabi sebut, kecuali orang yang zikir sama macam dia. Jadi kalau ada ramai, maka ramailah orang yang hebat tu. Semua mengamalkan zikir ni 100 kali pagi, 100 kali petang. Jadi semua orang ni yang amalkan ni semua hebat, afdal.
ataupun dia zikir lebih lagi daripada itu, dia lagi bagus. Nabi sebut itu je. Siapa yang zikir 100 kali pagi, 100 kali petang, dialah manusia yang paling baik di hari akhirat. Kecuali orang yang zikir lebih daripada itu, dia lagi bagus. Orang yang zikir lebih banyak lagi bagus. Nabi sebut dalam ni hanya 100 sahaja. Tapi kalau tuan-tuan nak lebihkan, tak apa, 1000 silakan. Tekan tasbih digital, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. 1 saat 1 kali. Kalau seminit dah dapat 60. Tak sampai 2 minit tuan-tuan. Tapi apa? Susahnya nak buat. Susah betul nak buat. Tak sampai 2 minit, 3 minit dah boleh habis 100. Tapi kita punya berat lidah nak berzikir, menyebabkan kita tak buat benda ni. Jadi tuan-tuan, lepas ni bolehlah kita amalkan zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali pagi, 100 kali petang. 100 kali pagi, 100 kali petang. Ini zikir yang pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh amalkan. 1. 2. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma laqitu min aqrabin la'azatni al-barihah. Pernah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni datang pada Nabi dan dia kata apa? Ya Rasulullah, saya telah disengat kala jengking malam tadi. Dia bagi tahu yang dia kena sengat kala jengking. Macam kita jarang jumpa kala jengking. Boleh jadi lipan. Saya kena sengat lipan malam tadi, contoh dia. Tapi negara Arab ni boleh kata senang nak jumpa kala jengking. Tuan-tuan, lelaki ni dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, malam tadi saya jumpa tergigit kala jengking. Bukan dia tergigit, dia kena sengat. Bukan dia yang sengat, dia kena sengat. Tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Qala ama law qulta hina amsaita, sekiranya kamu membaca zikir ini pada waktu petang. Zikir apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Biasa dengar? Biasa ustaz. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Baca waktu petang. Lam tadurraka. Nabi kata apa? Nescaya kala jengking tu tak boleh nak sengat kau dah. Nescaya kala jengking itu tidak akan membahayakanmu lagi, kata Nabi. Atau mudah katanya, nescaya tidak ada apa yang boleh mengganggu kamu. Tidak ada benda yang boleh membahayakan kamu. Kala jengking ke, lipan ke, ular ke, yang berbisa-berbisa ni. Jadi kalau kita baca waktu petang, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Tuan-tuan, tidak ada apa yang boleh menyengat kita malam nanti. Nyamuk boleh ustaz? Wallahu alam. Cuba try. Cuba try dulu. Mana tahu? Yang Nabi sebut dekat sini, kalau jengking, binatang berbisa. Nyamuk berbisa ke? Tak kot. Tapi boleh try. Zikir ini kita boleh cuba dengan manfaat ataupun khasiat daripada hadis Nabi ni, kita boleh cuba. Tuan-tuan, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi zikir ini, kalau Nabi kata kamu baca waktu petang, waktu malam tak kena sengat.
Boleh jadi kalau kita baca pada waktu pagi, sepanjang hari pagi sampai petang tak kena sengat. Begitu. Jadi boleh baca pagi dan petang. Waktu pagi baca a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq, pagi. Petang baca lagi a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Baca 2 kali satu hari. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain menyebutkan hadis zikir yang sama, tapi ada tambahan. Dia kata apa? Lam yadurrahu syai'an hatta yartahila min manzilihi zalik. Barang siapa yang tiba di sesuatu tempat, kemudian dia baca zikir ini, dia sampai dekat satu tempat, contohnya dia pergi bercuti di hotel. Contoh, dia pergi bercuti di hotel. Sampai je dekat hotel, dalam bilik tu dia baca zikir ni, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Nabi? Maka dia tidak akan ditimpa mudarat sehingga dia keluar daripada tempat tersebut. Masuk dalam hotel, baca doa ni, zikir ini, kita tidak akan ditimpa mudarat sehinggalah dia keluar daripada tempat itu. Pergi mana-mana, baca zikir ini, insya-Allah. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cuba amalkan. Mana-mana sahaja kita pergi, kita baca zikir ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksud kalimah Allah itu ialah kalimah kesempurnaan yang mana padanya tidak terdapat kekurangan dan tidak juga keaiban. Kalimah-kalimah Allah yang disebut ni, ada ulama mengatakan antaranya Imam An-Nawawi adalah kalimah-kalimah kesempurnaan, dan juga dikatakan kalimah Allah ini adalah disebut Al-Quran. Boleh jadi maksudnya Al-Quran, kata Imam An-Nawawi. Ada juga ulama yang menyebutkan kalimah-kalimah Allah ini adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Dan dalam Al-Quran ada menyebut tentang kita digalakkan untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Berdoa menggunakan nama-nama Allah. Jadi salah satu doa yang kita boleh baca, ini doa dia, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Apa maksud kalimatillah itu? Nama-nama Allah, sifat kesempurnaan Allah. Jadi dekat situ doa ini sudah mencukupi. Boleh kita baca waktu pagi dan petang. Sampai satu tempat, baca doa ni, kita tidak akan ditimpa mudarat sikit pun, insya-Allah. Jadi lepas ni kalau nak pergi hotel, boleh baca ni, tak adalah kena kacau. Ada bunyi guli dekat siling. Lepas tu keluar balik, tak sempat bercuti, kena kacau, gangguan dekat hotel. Baru nak bercuti dah kena gangguan. Cuba baca doa ni dulu. Ini tak sampai-sampai, apa kita buat? Tuan-tuan, macam-macam benda pelik kita buat. Sampai-sampai ialah penat. Dengan katil tu kita tak, apa sebut, kibas dulu. Baca doa sikit, bagi salam pun tidak. Hotel tu dah berapa lama kosong, PKP. PKP manusia. Jin ada. Jin bercuti dulu. Jin masuk hotel dulu. Kita PKP tapi jin tak, jin bercuti. Tuan-tuan, bila kita datang, dia tengah baring. Elok dia tengah baring kat ni katil. Tuan-tuan datang main serbu je. Selamat. Itu yang pergi petang, malam dah balik. Sebab apa? Sebab kena kacau. Siapa yang kacau siapa? Kita yang kacau dia. Tuan-tuan, baca doa ni, insya-Allah. Nabi sebut kita tidak akan ditimpa mudarat selagi mana kita tak keluar daripada tempat itu. Okey, itu dua. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir yang kedua ataupun doa yang kedua. Yang ketiga,
disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Tuan-tuan, zikir ni tuan-tuan boleh baca ataupun cari mak surat. Kalau tuan-tuan biasa dengan mak surat tu, tuan-tuan boleh ambil baca. Dalam itu banyak himpunan zikir-zikir yang disebut dalam hadis ni. Mak surat itu disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Dia susun, dia bukan susun ikut suka dia. Itu bukan zikir yang dia buat, hadis Nabi. Dia ambil hadis Nabi, dia susun jadi mak surat. Jadi tuan-tuan boleh beli mak surat itu. Saya tak jual, tak payah cari tanya ustaz ada jual tak, saya tak jual. Tuan-tuan boleh cari dekat kedai. Kalau tak nak cari dekat kedai pun, tuan-tuan boleh download dekat komputer pula, handphone. Sekarang zaman dah canggih. Buka telefon, type dekat Google apa nama tu, Play Store, type je mak surat, berlambat-lambat keluar mak surat. Jadi kalau rasa macam bosan-bosan, tak ada buat apa pagi-pagi, buka telefon, baca mak surat dekat telefon. Daripada baca Facebook, baik baca mak surat. Biarlah orang kata pakcik ni pagi-pagi main telefon. Tak, kita baca mak surat, tunjuk dia. Baru nampak handsome sikit, canggih sikit. Oh, pakcik ni terkenal, ni power mak surat dalam handphone je. Barulah nampak accent sikit. Tuan, mak surat ada dalam telefon. Ini zikir yang saya baca ni ada dalam mak surat. Yang tadi pun ada juga. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu zikir yang boleh kita baca waktu pagi dan juga waktu petang. Waktu pagi dan juga waktu petang. Itu waktu petang. Kalau waktu pagi dia ubah, asbahna wa asbahal mulku lillah. Dia tukar dekat situ. Nanti dekat mak surat tu ada, dia suruh tukar. Kalau waktu pagi baca asbahna wa asbahal mulku lillah, tu pagi. Kalau baca waktu petang, amsayna wa amsal mulku lillah, dia lain sikit. Itu antara zikir yang kita boleh baca pada waktu pagi dan petang. Ini panjang sikit lah. Sebab tu saya tak baca dengan perlahan, sebab dia panjang. Jadi tuan-tuan nak dapatkan zikir tu, lagi sekali saya sebut, boleh cari dekat mak surat, boleh download mak surat. Itu 3. 4. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca zikir ini, doa ini, allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang ni pun biasa kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa marratin, 3 kali. Waktu pagi kita baca 3, waktu petang kita baca 3. Nabi sebut apa? Kalau kita baca dia pada waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali, Nabi sebut lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, wa man qala hina yusbihu salasa marratin lam tusibuhu faj'atu bala'in hatta yumsiya. Siapa baca waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala bencana sehingga pagi dan sehingga petang. Kalau dia baca waktu pagi, sampai petang dia tak kena bala bencana. Kalau dia baca waktu petang, sampai malam besok pagi dia tak kena bala bencana. Syarat dia apa? Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Biasa dah kita hafal, dah selalu dengar, cuma tidak buat sahaja. Jadi boleh buat 3 kali pagi, 3 kali petang. Itu cara dia untuk kita mendapat apa? Perlindungan daripada Allah,
daripada segala bala bencana, sama ada bencana di dunia dan juga bencana di langit. Apa yang berlaku di langit dan apa yang berlaku di bumi, kita akan selamat insya-Allah. Insya-Allah. Itu yang keberapa tadi? 4. 5. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini pada waktu pagi dan petang. Kata Ibnu Umar, Nabi tak pernah tinggalkan doa ni pagi dan petang. Apakah doa itu? Doa ini juga agak panjang. Doa dia ialah Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan, itu ayat pertama. Biasa Nabi baca doa ni waktu pagi dan petang. Nabi minta apa yang pertama? Minta diselamatkan di dunia dan akhirat. Allah minta afiah, keampunan. Nabi minta keselamatan dunia akhirat. Kemudian Nabi minta apa lagi? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu keampunan dan keselamatan fi dini, pada agamaku. Yang pertama, Nabi minta keselamatan fi dini, pada agamanya. Tuan-tuan, Nabi ni dah confirm syurga dah, tapi dia masih lagi minta keselamatan dunia tentang agama dia. Supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir daripada agama Islam. Kita minta pada tu, supaya kita kekal dalam agama Islam. Minta selamat dalam agama. Wa dunyaya, dan pada duniaku. Urusan dunia semua minta selamat. Yang pertama, minta urusan agama fi dini. Yang kedua, dunyaya, pada duniaku. Yang ketiga, wa ahli, ahli keluarga aku. Kita bukan 24 jam bersama dengan keluarga, tak. Keluarga kita pergi sekolah, anak sekolah, isteri pergi kerja, kita pergi kerja, lain-lain tempat. Jadi apa yang kita boleh buat? Minta kepada Allah, ya Allah, kau selamatkanlah ahli keluarga aku. Mak ayah kita yang duduk jauh daripada kampung, dia duduk kampung, kita duduk sini, minta selamat, ya Allah, selamatkanlah ahli keluarga aku, jagalah mereka. Itu cara dia. Pertama, Allahumma inni as'aluka fi dini, agama aku, dunyaya, dunia aku, ahli keluarga aku, wa mali, harta aku. Yang keempat, minta selamat harta. Kita keluar rumah, tak tahu apa jadi dekat rumah tu, kosong. Boleh jadi tiba-tiba kena curi, kena rompak dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi kita minta bantuan doa kepada Allah. Wa mali. 4. 5. Kemudian Nabi juga minta Allahumma astur aurati. Ya Allah, kau tutuplah aib aku. Tutup aib aku. Kita ni banyak aib dan dosa, tuan-tuan. Kita minta Allah supaya tutup aib dan dosa kita, supaya orang tak tahu. Kita bukannya maksum seperti Nabi, tak. Cuma Allah tak buka aja. Jadi kita minta pada Allah supaya Allah tutup aib dan dosa-dosa kesalahan kita. Kita minta Allahumma astur aurati wa aminir rawati, dan berilah ketenteraman di dalam hati aku, supaya kita sentiasa
tenang. Dan diminta juga Nabi baca Allahumma hfazni min baina yaday, ya Allah jagalah aku daripada depan, wa min khalfi daripada belakang, wa an yamini daripada kanan, wa an shimali daripada kiri, wa min fauqi daripada atas. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, semua Nabi minta perlindungan. Doa ni menyeluruh. Doa ni menyeluruh tuan-tuan. Jadi Nabi minta perlindungan, keselamatan daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang akan berlaku, jadi kita minta pertolongan daripada Allah, minta perlindungan. Wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti, dan aku mohon dengan perlindunganmu agar tidak disambar dalam keadaan tidak sedar daripada bawah aku. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, Nabi minta perlindungan. Jadi hadis ini adalah hadis yang mana Nabi sebut, kata Ibnu Umar, Nabi tak pernah tinggal doa ni waktu pagi dan petang. Jadi kalau tuan-tuan nak doa ni, boleh juga cari dekat Pakcik Google. Cari dekat Google, kitab Google. Dekat Google tu macam-macam ada. Apa nak cari, nak type apa, tuan-tuan boleh type doa yang Nabi, doa tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi pagi dan petang. Cuba type tu, InsyaAllah keluar doa ni. Cuba cari, keluarlah insyaAllah doa ni. Jadi saya cuma tunjukkan dan bagi tahu saja. Tuan-tuan tak boleh nak hafal panjang doa ni malam ni. Jadi saya boleh minta tuan-tuan cari sendiri insyaAllah. Saya cuma tunjukkan, maklumkan pada tuan-tuan. Itu antara doa yang Nabi tak pernah tinggal waktu pagi dan petang. Nabi tak pernah tinggal. Walaupun Nabi ni memang dah dilindungi oleh Allah, tapi Nabi tetap baca doa-doa ni. Minta selamat dunia, minta selamat agama, minta selamat ahli keluarga, minta selamat harta, minta selamat depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Itu Nabi minta tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara hadis yang menceritakan tentang zikir dan doa-doa yang kita boleh baca waktu pagi dan petang. Saya kongsikan 5 saja. Sebenarnya banyak lagi doa-doa waktu pagi dan petang yang kita boleh baca. Sebab tu antara galakan yang saya sebut tadi, tuan-tuan boleh beli mak surat, boleh baca waktu pagi dan petang, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu zikir pagi dan petang. Kemudian saya nak masuk sikit doa ataupun zikir berkaitan dengan tidur. Sebelum tidur, apa yang kita boleh baca? Satu je saya nak kongsi untuk hari ini. Nabi sebut daripada Huzaifah dan Abu Zar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Kata Abu Zar dan Huzaifah, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak datang ke tempat tidurnya, nak tidur, maka Nabi akan baca bismikallahumma ahya wa amut. Biasa doa ni kita baca. Satu doa yang pertama saya kongsi untuk malam ni, doa sebelum tidur. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Bismikallahumma ahya wa amut. Boleh baca sebelum tidur. Yang ni pun kita dah biasa baca. Lepas ni insya-Allah saya akan kongsikan juga apa yang Nabi buat sebelum Nabi tidur. Nabi tak baca doa ni je, ini baru satu. Ada lagi amalan-amalan yang lain yang Nabi buat sebelum Nabi tidur. Kalau kita tengok, kita kira-kira lebih kurang sebelum tidur tu sejam. Paling pendek setengah jam lah. Setengah jam kalau nak ikut amalan yang Nabi buat ni. Setengah jam ataupun 1 jam.
manusia biasa kita buat, lebih kurang waktu itu sebelum tidur. Contoh, kalau kita nak tidur pukul 10, pukul 9 tu dah duduk atas katil, kita amalkan apa yang Nabi buat. Banyak benda dia, amalan yang Nabi buat sebelum tidur. Dia bukan baca Bismillahirrahmanirrahim dia terus letak tidur. Tak, Nabi bukan macam tu. Nabi tak baca Bismikallahumma ahya wa amut terus tidur. Tidak. Tu okey lagi, baca juga Bismillah. Ada orang tu dia terus baring je, hanyut terus. Bismillah pun tak baca. Yang tu lagi best. Tuan-tuan, yang pendek pun dia tak buat, yang lain-lain ni lagilah. Nanti saya akan kongsikan beberapa amalan Nabi sebelum Nabi tidur dan bagaimana cara Nabi tidur. Macam mana cara Nabi baring pun Nabi tunjukkan. Alah ustaz, baring je lah macam mana pun ada kelebihan dia. Baring je lah, yang penting tidur. Betul lah tu. Tapi Nabi baring, cara Nabi ni ada kajian saintifik juga yang buat. Tuan-tuan, ada orang buat kajian Nabi baring tidur ni, apa kelebihan dia buat macam tu, apa yang dia boleh dapat. Lepas ni tuan-tuan mesti tidur macam ni. Mesti lepas ni tidur macam tu hari-hari. Dah tak ada dah tidur menentang, tidur menyerap. Menyerap tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti kita akan cuba kongsikan apa yang Nabi buat sebelum tidur, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.